Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ni saya akan mengajar untuk indices lah. Kalau ikut daripada Basmac 2 ni sepatutnya exponential, tapi kalau ikut daripada DCI tu, exponential tu hanya merangkumi untuk indices. Lepas tu adalah topik-topik yang berkaitan investment tu lah. Okay, yang awak pernah belajar masa Basmac 1 dulu, saya lupa. Okay, hari ni saya tunjuk example ni lah. Okay, find the value. Okay, katakan find the value 27 1 untuk 27 kuasa 1 2/3. Okay. Okay, mula-mula sekali. Okay, 27 bersamaan dengan 27 5 kuasa 5/3. Okay, 27 ni kalau kita kuasakan dia akan bersama dengan 3 kuasa 3. Okay, 3 kuasa 3. 3 kuasa 3 ni maksudnya 3 darab dengan 3. Lepas tu darab dengan 3. Okay, kalau 3 darab 3, 9 darab 3, 27. Okay, yang ni dan kuasa dia adalah 5/3. Okay, jadi lepas kita delete kan, sekarang ni boleh delete kan, kita boleh delete sini lah, delete. Okay, jadi kita akan dapat 3 kuasa 5. Okay, 3 kuasa 5 ni bersama dengan kalau kita penuhnya, jadi tekan calculator dapatlah 2 4 3. Okay, ni jawapan dia. Okay. Okay, seterusnya untuk next example. Okay, next example saya padam dulu ni. Okay, kalau katakan example, next example lah. Okay, 0.49. Okay, kuasa negatif 1/2. Okay, sekejap Okay, 1/2. Okay, kalau negatif ni maksudnya bersamaan dengan 1 lah. 1/0.49 kuasa 1/2. Okay, dia sebenarnya kalau kita boleh gantikan dengan set lah. Okay, jadi 1 per square root. Square root 2 ni 0.49. Okay, jadi bila kita buat selesaikan simplify pada yang bawah ni, kita akan dapat ni lah 1/0.7. Okay, boleh tekan calculator masing-masing lah. 1/0.7. Okay, jadi takkanlah kita nak tinggal jawapan akhir dia macam ni. Mana kita simplifykan yang lagi. Okay, 1/0.7 ni bersamaan dengan ni lah kan. Okay, 1 bahagi dengan 0.7 ataupun 7/10. Okay, 7/10. Okay, 7/10. Okay, 7/10. Jadi kalau kita nak tukar kepada darab ni, okay, jadi 1 darab dengan, dia akan terbalik lah pada sini. Yang 10 ni akan naik 10/7. Jadi jawapan ni jadi 10/7. Okay, jawapan akhir 10/7. Ini jawapan yang last sekali. Okay. Okay, ataupun boleh bunda lagi lah daripada 10/7 tu boleh jadi 1/3/7. Okay, next example. Okay, sebab hari tu saya guna whiteboard lah. Okay, untuk next example ni, okay, 256 kuasa 3/4 darab 8 kuasa negatif 1. Okay, kalau kita summary-kan ni, 256 kuasa 3/4 ni bersamaan set 4, 2, 5, 6.
Okey, jadi kuasa 3. Okey, darab dengan 8 kuasa negatif 1. Okey, jadi kalau untuk selesaikan yang set 4256 ni, kalau dekat kalkulator ni, okey, dekat kalkulator awak ni, okey, dekat kalkulator tu, cari button mula-mula sekali awak kena masukkan nilai 4. Okey, mula-mula sekali awak masukkan button 4. Okey, lepas tu awak cari yang simbol, yang ada simbol macam ni, simbol X, lepas tu ada set yang simbol button ni. Mana awak kena masukkan klik button 4 dulu, lepas tu awak klik shift. Okey, shift lepas tu klik button ni lepas tu tekan shift. Shift letak nombor 4 dulu, lepas tu tekan shift. Kalau directly guna nombor 4, lepas tu terus guna menjadi ni, dia akan dapat nilai lain. Awak akan dapat nilai 64. Sedangkan jawapan sebenarnya bila awak tekan 4, button 4, lepas tu ada shift yang ni, awak akan dapat jawapan last sekali akan dapat 4. Okey, sebab tu yang ni yang betul. Yang ni salah. Okey, jadi awak kena jangan buat direct. Okey, jadi kalau jawapan dah sekali dapat 4, maknanya akan dapat 4 kuasa 3. Kan? 4 set 256 akan dapat 4. Lepas tu kuasa 3 darab dengan 8 kuasa negatif 1. Okey. Jadi macam mana kita nak selesaikan ni? Sebabnya base antara dua value ni berlainan. Sedangkan kita kena pastikan base ni sama, barulah kita boleh selesaikan yang ni bahagian power tu. Okey, jadi kalau 4 ni kita boleh simplifykan dia bersamaan dengan 2. Okey, 2 kuasa 2. Okey, 2 kuasa 2 kuasa 3 darab dengan, untuk 8 ni 2 kuasa 3. Okey, kuasa negatif 1. Okey, jadi dapat sama kan? 2 kuasa 3 ni bersamaan dengan 8. Okey, kalau dalam kes ni 2 ni, yang 2 power ni, okey, maksudnya kenapa? Kena darab lah kan? Jadi bersamaan 2 3 6. Okey, darab dengan 2 kuasa 3 darab negatif 1 negatif 3. Okey, jadi jawapan dia macam kan sekarang ni base dah samalah base. Maksudnya jadi 2 6 tu maksudnya tambah. Okey, 6 tambah negatif 3. Jadi jawapan akhirnya akan dapat 2 6 tolak 3 3 lah. Okey, jadi jawapan akhirnya akan dapat 2 kuasa 3 ataupun 8. Okey, yang ni. Okey, selesai. Jadilah sekali jawapan 8. Pastikan yang kalkulator tu kena betul lah. Tak kau tersalah ambil Okey, lepas tu okey, untuk next example. Okey, next example. Okey, 1 2 5 kuasa 1/2 bahagi dengan 25 kuasa 1/4. Okey, lepas tu tutup kurungan 2. Okey, jadi awak selesaikan ni. Okey, 1/25 ni yang sesuainya adalah 5 lah. 5 kuasa 3. Okay, apa boleh tutup kurungan. Jadi dapatnya ni 1/2 lah. Okay, bahagi dengan 5 jugalah kan. Maksudnya 5 kuasa 2 tutup kurungan, lepas tu 1/4. Okay, yang ni kena kuasa 2 lah semua sekali kan. Okay. Jadi awak selesaikan yang dalam ni dahulu. Okay, awak dah dapat berapa yang ni? Okay, yang ni 5. Okay, 3 ni
3 darab dengan 1/2. Okay, yang ni pun sama. 2 darab dengan 1/4. Okay, jadi yang ni 5 darab 3. Ni jadi dapat 3/2. Okay, bahagi dengan 5. 2 1/4 bersama dengan 1/2 lah. Kan? 2 1/4 dia sama. 2 1/4 bersama dengan 1/2. Saya terus buat simplify lah. Okay, jadi kuasa 2. Okay, bila bahagi ni, okay, base dah sama kan. Bila bahagi maksudnya power yang atas ni kena tolak lah. 3/2 tolak dengan 1/2 kuasa dengan 2. Okay, jadi jawapannya awak akan dapat. Okay. Okay, maksudnya 5. Okay, 5 3/2 tolak 1/2. Awak akan dapat. Berapa awak akan dapat ni jadi? 3/2 tolak 2/2. 1 lah. Okay, sekejap. 5 3/2. Okay, Okay, 5 3/2 tolak 1/2 awak akan dapat 2/2. Okay, 2/2 kuasa 2. Okay, jadi jawapan akhir dia 5. 2/2 tu jadi 1 lah. Kuasa 2 darab dengan 2. Jadi jawapan akhir ni dapat 25. Okay, 25. Okay, boleh. Senangnya untuk indices ni. Okay, seterusnya pula untuk next example. Okay, next example yang ni dalam bentuk algebra. Okay, algebra katakanlah AKS SY negative 2 okay, bahagi dengan 4W. Okay, kuasa 3. Okay, kuasa 3. Okay, jadi macam mana nak selesaikan ni? Okay, 3 kena selesaikan ni, selesai semua terus lah. Jadi sama dengan S kuasa 3 Y negatif 2 darab dengan 3 berapa? Dapat negatif 6. Okay, bahagi dengan 4 kuasa 3 jugalah, bukan di atas saja. Okay, 4 kuasa 3. Lepas tu W kuasa 3. Okay, tak selesai lagi. Kena simplify. Okay. Sekarang ni kalau tengok ni, Y negatif 6 ni maksudnya bersama dengan 1/Y kuasa 6. Okay, jadi boleh simplify lagi lah. S kuasa 3 bahagi dengan 4 kuasa 3 berapa? 64. Okay, 64. Okay, Y kuasa negatif 6 ni kita pindah sini, akan jadi Y kuasa 6. Jadi positif lah. Lepas tu W kuasa 3. Okay, ni jawapan akhir dia. Yang ni lah. Okay, jawapan akhir dia. Yang ni. Okay. Okay, untuk next example. Okay, yang ni senang yang ni. Okay, lepas tu next example. Okay. Okay, M kuasa 3 N negatif 2 kuasa 4. Lepas tu buka yang baru, bracket yang baru 7M negatif 1 KN power 4 tutup 2. Okay, ini kurungan ni. Okay, jadi kita pun selesai macam biasalah. Okay, jadi M 3 ni 3 darab dengan 4. Lepas tu negatif tu darab dengan 4. Sama juga dan seterusnya. Okey, jadi 3 darab 4 berapa? 12. Okay, lepas tu N. Negatif 2 darab negatif tu darab 8. 8. Okey, tutup. Lepas tu buka kurungan. 7M. Ni jadi negatif 2 N kuasa 8. Okey. Jadi sekarang ni M dah sama lah kan. Okay, nak bagi senang nampak lagi lah kan. Okay, jadi M 12
Okey, jadi 7 ni sepatutnya kuasa 2 juga ni sini. Terlepas. Okey, semua kena di kuasa 2. Okey, jadi 7 kuasa 2 jadi 49 tak? 49 M kuasa 2 kuasa negatif tu. Okey, lepas tu ni sepadan dia. Okey. Lepas tu untuk N, sama-sama N. Okey, N negatif 8 tambah 8. Okay, sebab sekarang ni bila macam ni bersamaan dengan M12 ni, N kuasa negatif 8 ni, bila tutup kurung ni, kalau katakanlah tak ada kurungan tak? Katakanlah tak ada kurungan. Sekejap ada problem. Okay, kalau jadi yang kali ni, kalau katakanlah ni tak ada pemadam tak? Tak ada bracket, okay? M12 ni, yang bracket ni bersama dengan darab ni. M 7 kuasa 2, M negatif 2, N 8. Okay, dia sama bersama dengan darab yang tutup bracket ni. Okay, jadi kita boleh terus proceed lah sebenarnya. Kalau kita cari dah base dah sama tak? Kita maknanya kalau darab ni maksudnya kita tambah tak? Okay, jadi 49 kita pindah depan tak? 49 M ni. Okay, M tu 12 tolak dengan 2. Lepas tu N negatif 8 tambah dengan 8. Okay, jadi jawapan akhirnya berapa awak dapat? 49 M 12 tolak 2 10 kuasa 10 N tak ada lah, N kosong. Okay, N kosong. Jadi jawapan akhir dia akan jadi 49 M 10. Okay, N kosong ni bukan bermaksudnya kosong. Dia N kosong ni bersama dengan 1. Okay, kalau jadi kosong, 49 darab kosong akan jadi kosong lah. Okay, sama juga value kalau 3 kuasa kosong bersamaan dengan 1. Okay, dia tak akan jadi kosong. Dia akan jadi 1. Okay, boleh. Okay, untuk next example. Okay, untuk next example, okay, 64 kuasa 1/3. Lepas tu P kuasa 8, Q kuasa negatif 5. Lepas tu R kuasa 2 dengan 32 kuasa 2/5 P kuasa negatif 4 QR kuasa 3. Okey, jadi kalau nak selesaikan kes ni, kalau soalan macam ni, kita buat asing terus. Okey, 64 ni yang bentuk nombor ni kita start dulu. Okey, 64. Okey. 64 kita ni set 3. Okey, bahagi dengan set 5. Okey, yang ni jadi 32. Okey, yang bawah ni akan jadi 2 lah, kuasa 2. Okey, lepas tu P lah. Okey, P sama P 8. Okey, yang ni yang fraction ni bahagi maksudnya kan. Okey, bahagi maksud kena tolak negatif 4. Okey, kita selesaikan dulu. Lepas tu Q pula sama kan. Okey, Q negatif 5. Okey, tolak sebab fraction, tolak 1 lah jadi sebabnya Q tak tulis ni lah. Q1 lah ni. Lepas tu R kuasa negatif 2 tolak R3. Okay, jadi awak akan dapat. Okay,
3 sek 3. Berapa awak dapat ni? 64. Okay, awak akan dapat 4. Atas ni akan dapat 4 lah kalkulator. Okay, 4 bahagi dengan 5 sek 32. Okay, awak dapat 2. Okay, 2 kuasa 2 awak akan dapat 2. Sinilah akan dapat 2 kuasa 2. Okey, yang ni P 8 tolak negatif 4, okay, jadi kuasa 12 lah. Okay, lepas tu Q negatif 5 minus 1, okay, negatif 6. Lepas tu R 2 minus 3, okay, dapat negatif 1. Okay, jadi last sekali 4 per 4 2 kuasa 2. Okay, yang ni akan jadi 1 lah. Maknanya akan dapat P, okay, bila 4 bagi 4 jadi 1, P 12 Q negatif 6 R negatif 1. Okay, tapi kalau katakanlah kita nak simplifykan yang lagi, boleh. Sebab yang Q dengan R ni ada the power of negative lah. Boleh selesaikan macam ni lah. P 12 kuasa 12 bahagi dengan Q 6. Lepas tu R sahajalah. Okay, jadi jawapan dia akhirnya macam ni lah. Okay, itu saja untuk yang sedia bagi cert. Okay, yang seterusnya, yang ni last. Okay, kalau yang seterusnya, kalau nak refer pada buku BASMAT 1 untuk penambahan knowledge tentang compounded annually, semi quarterly tu, boleh refer pada buku BASMAT 1 lah. Okay, ataupun saya akan snap gambar beberapa contoh example daripada buku BASMAT 1 untuk rujukan awak semualah. Okay, sebab yang tu je formula yang kita belajar. Okay, yang last kali tu pun ada formula yang berkaitan tentang population growth. Okay, formula untuk population growth pun saya akan share nantilah. Yang tu boleh refer pada buku manual Wan Hadayana nantilah. Okay, yang tu senang saja, cuma replace substitute ya. Formula je boleh refer lah. Okay, yang tu untuk population. Okay, itu saja.